Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid yang mengikuti TV Pendidikan pada hari ini. Walaupun di mana sahaja kamu berada, sila pastikan keselamatan kamu dan jaga kebersihan diri. Anda bersama dengan saya, Cikgu Sobiah Shoaib pada hari yang indah ini. Untuk video kali ini, kita akan meneruskan dengan tajuk tahun 6 iaitu daya geseran. Api dihasilkan apabila batang mancis digosok pada kotak mancis. Gosokan ini dipanggil geseran. Geseran terlibat di mana-mana sahaja kita berada. Ia terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Geseran adalah sejenis daya. Apakah kebaikan geseran? Gambar yang manakah memudahkan kita untuk membuka penutup botol itu? Sudah pasti keadaan tangan yang kering memudahkan kita membuka penutup botol. Tahukah anda mengapakah tangan yang berminyak sukar untuk membuka penutup botol? Untuk pengetahuan anda, minyak telah mengurangkan sentuhan. Tangan kita dengan botol ataupun dengan erti kata lain, tiada geseran di antara tapak tangan dengan penutup botol. Tahukah anda apakah yang akan berlaku apabila kita menggosok tapak tangan? Haba akan terhasil apabila kita menggosok tapak tangan dan ini membuktikan geseran menghasilkan haba iaitu kepanasan. Pernahkah anda tertanya pada diri anda mengapakah tapak kasut kita menjadi haus? Ini adalah disebabkan oleh geseran yang terhasil apabila kasut digunakan selalu untuk berjalan. Geseran ini terhasil apabila tapak kasut bergeser dengan permukaan jalan.
Keadaan ini adalah sama dengan pemadam pelajar yang semakin mengecil setelah lama digunakan. Geseran yang terhasil juga dipengaruhi oleh berat objek. Kotak yang lebih ringan lebih mudah ditolak kerana kotak itu kurang bergeser dengan permukaan meja. Manakala kotak yang besar dan berat sukar untuk ditolak kerana kotak itu menghasilkan geseran yang banyak. Standard pembelajaran, di akhir pelajaran, murid boleh menyatakan maksud daya geseran, mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi geseran, iaitu jisim objek, jenis permukaan, seterusnya memerihalkan kesan daya geseran dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan menambah atau mengurangkan geseran. Objektif pembelajaran di dalam tajuk daya geseran ini, murid dapat memberi maksud daya geseran dan faktor yang mempengaruhi daya geseran. Seterusnya, murid dapat menyatakan cara penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian dengan menambah atau mengurangkan daya geseran. Mari kita lihat dengan lebih mendalam. Apakah daya geseran? Daya geseran wujud di mana sahaja di dalam kehidupan kita. Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Kedua tapak tangan didekatkan dan digerakkan pada arah yang bertentangan. Permukaan tangan akan berasa panas kerana haba terhasil. Daya geseran boleh melambatkan atau menghentikan sesuatu objek yang bergerak. Jom kita saksikan. Pergerakan kereta sorong di atas padang menjadi lambat disebabkan daya geseran di antara tayar kereta sorong dengan permukaan padang. Daya geseran mencegah objek dalam keadaan pegun daripada bergerak. Daya geseran antara permukaan sofa dengan permukaan permaidani menyebabkan sofa sukar ditolak. Daya geseran menentang arah pergerakan objek. Contoh, sebiji bola yang sedang bergerak, arah daya tolakan di hadapan, manakala arah daya geseran bertentangan arah seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Kita teruskan pelajaran kita hari ini dengan membincangkan faktor yang mempengaruhi daya geseran. Untuk itu, kita perlu menjalankan penyiasatan dengan menguji faktor yang pertama, iaitu jenis permukaan. Apa yang perlu kamu lakukan ialah dengan menggolekkan sebiji guli yang sama jisimnya di atas meja seperti yang ditunjukkan. Ukur jarak pergerakan guli tersebut dengan menggunakan pembaris meter. Kemudian, rekodkan keputusan kamu. Ulang dengan menggolekkan guli di atas permukaan kepingan plastik dan permukaan meja. Rekodkan
keputusan di dalam jadual. Pemerhatian yang dapat dibuat ialah guli bergerak lebih jauh di atas permukaan kepingan plastik berbanding di atas permukaan meja dan kertas pasir. Boleh kamu nyatakan sebabnya? Ini adalah kerana permukaan plastik lebih licin menyebabkan kurang daya geseran yang terhasil berbanding permukaan meja dan kertas pasir. Hipotesis yang dapat dibuat, semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin bertambah jarak pergerakan guli. Atau semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin berkurang daya geseran. Seterusnya, mari kita kaji faktor yang kedua yang mempengaruhi daya geseran, iaitu jisim objek. Adakah jisim objek turut mempengaruhi daya geseran? Jom kita uji. Sediakan dua bongkah kayu yang berbeza jisim dan letakkan sekeping papan seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Tolakkan kedua-dua bongkah kayu itu secara serentak. Perhatian, kamu mesti memastikan daya tolakan yang dikenakan kepada kedua-dua bongkah kayu itu hendaklah sama. Catatkan pemerhatian kamu di dalam jadual. Apakah yang dapat kamu katakan selepas kamu menjalankan eksperimen tersebut? Didapati bongkah Q bergerak lebih dekat berbanding bongkah P. Ini adalah kerana jisim bongkah Q lebih berat berbanding jisim bongkah P. Hipotesis yang dapat dibuat ialah semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah besar daya geseran yang dihasilkan. Atau semakin bertambah jisim objek, semakin berkurang jarak yang dilalui oleh bongkah kayu. Jadi, dapatlah kita buktikan terdapat dua faktor yang mempengaruhi daya geseran, iaitu jenis permukaan dan jisim objek. Daya geseran banyak memberi kesan kepada aktiviti harian kita. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan daripada kesan daya geseran. Jom kita lihat beberapa kebaikan daya geseran. Yang pertama, daya geseran membolehkan kita berjalan atau berlari tanpa tergelincir. Kedua, daya geseran membolehkan objek dipegang tanpa terlepas. Ketiga, daya geseran membolehkan tayar-tayar kenderaan mencengkam jalan dengan baik. Yang keempat, daya geseran membolehkan objek kekal pegun. Kelima, daya geseran memastikan tangga tersandar pada dinding tanpa tergelongsor. Yang keenam, daya geseran membolehkan kita memanjat pokok. Dan yang ketujuh, daya geseran membolehkan objek ditajamkan. Sekarang, kita lihat pula keburukan daya geseran. Yang pertama, daya geseran memperlahankan dan menghentikan pergerakan sesuatu objek. Contoh, permukaan pembandani yang kasar menyebabkan kotak sukar ditolak ke hadapan. Yang kedua, daya geseran menghauskan permukaan yang bergeser.
Ini dapat diperhatikan pada permukaan tapak kasut yang haus apabila kerap bersentuhan dengan permukaan yang lain. Seterusnya, daya geseran menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Daya geseran pada mesin yang sedang beroperasi di kilang-kilang menghasilkan bunyi yang bising. Yang keempat, daya geseran menghasilkan haba. Sebagai contohnya, daya geseran yang berlaku di antara dua permukaan yang bersentuhan menyebabkan kayu menjadi panas apabila dipegang. Keadaan yang sama turut berlaku pada mesin yang menyebabkan kerosakan kepada sesetengah bahagian yang sensitif seperti sensor, getah penyambung dan sebagainya. Sekarang, kita akan teruskan pelajaran kita dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian dari aspek menambah daya geseran dan mengurangkan daya geseran. Terdapat beberapa aplikasi dalam kehidupan seharian yang memerlukan penambahan daya geseran. Mari kita lihat gambar rajah berikutnya. Permukaan kasar yang mempunyai jalur atau corak seperti yang terdapat pada tayar kenderaan dan tapak kasut bertujuan untuk menambah daya geseran bagi mengelakkan daripada tergelincir semasa berjalan, berlari atau bergerak di atas jalan raya. Penggunaan alas getah dapat menambah daya geseran pada permukaan lantai bilik air yang basah untuk menghalang seseorang daripada tergelincir atau jatuh. Permukaan kertas pasir yang kasar dapat menambah daya geseran di antara objek dengan kertas pasir dan dapat melicinkan permukaan objek tersebut. Daya geseran juga perlu dikurangkan pada sesetengah situasi bagi membolehkan situasi tersebut berjalan dengan lebih baik. Sebagai contohnya, dengan menyapu grease atau minyak pelincir pada permukaan yang bersentuhan boleh mengurangkan daya geseran dan menjadikan permukaan yang bergeser lebih licin serta mudah digunakan. Mari kita lihat bagaimana penggunaan penggolek, alas berbola atau roda dapat mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan objek. Sekarang, perhatikan gambar yang dipamerkan. Bolehkah kamu fikirkan bagaimana objek tersebut berfungsi bagi mengurangkan daya geseran? Hovercraft menggunakan kusen udara untuk mengurangkan daya geseran. Prinsip ini digunakan bagi memudahkan pergerakannya. Mari kita lihat pula objek ini. Bentuk larus pada badan kapal selam dapat mengurangkan daya geserannya dengan udara atau air. Boleh kamu berikan contoh lain objek yang berbentuk larus selain daripada kapal selam? Sebagai rumusan untuk menguji kefahaman kamu, cikgu nak kamu senaraikan 5 kebaikan dan 5 keburukan daya geseran. Seterusnya, senaraikan 5 cara untuk menambah dan mengurangkan daya geseran dalam bentuk peta aiting yang bersesuaian. Jumpa lagi, jaga diri dan jaga jarak kamu.